Orang pun boleh cakap petunjuk, tapi hidayah bukan milik orang. Boleh ada nama, tapi yang bagi Allah SWT. Baiklah, balik kepada kita cerita Rasulullah SAW. Macam mana cerita kita ni nak mengekalkan, nak membentuk keluarga kita yang menghayati. Saya suruh Ustaz sebut menghayati. Menghayati tu datang daripada perkataan apa ya? Hayati ya, bermakna hayati tu memang penting gitu. Ya kalau enggak faham ya udah. Kita cerita nak beranak aja kan, boleh kan? Macam mana dia kata nak membentuk keluarga kita yang menghayati legasi Rasulullah SAW. Saya lebih senang kalau tidak menggunakan perkataan legasi itu. Kerana bagi saya legasi itu hanya untuk jangka masa tertentu saja. Ya. Well, kita tidak nak bercakap pasal bahasa lah. But then legacy itu is just a period of time sahaja. Mungkin kalau nak kata 2 kurun, 3 kurun. But then dalam kita umat Islam ni nak menghayati Rasulullah is not about time. It's about the whole life. Ya, the whole living yang kita ada. Ya, ceritanya macam mana kita nak mengekalkan. Tidak ya. 2 perkara asas dah ibu-ibu sekalian. Kita nak bawa Rasulullah dalam keluarga kita dengan sebenar-benar penghayatan. Tapi cakap penghayatan dia tak surface, dia tak secara luaran, betul tak? Orang Melayu kata ibarat mencurah air ke daun keladi. Itu gambaran mudah. Ibarat mencurah air ke daun keladi, tuan-tuan tengok, perempuan tengok, jatuh air tu balik. Artinya dia tak meresap. Dia tak meresap. Kalau benda tak meresap, pokok tu dijiruslah, subur tak dia? Ya tak subur. Perempuan ada pembantu katakan, tanam pokok katakan. Saya minat pokok perempuan, suka sangat pokok, Masya Allah. Duduk kebetulan dekat Sungai Buloh, belakang tempat jual pokok. Betul lah suka pokok. Datanglah ya. Datang Sungai Buloh, belakang ada nursery jual pokok sepanjang-panjang jalan. Manalah tak suka pokok. Belakang pintu je pun jual pokok. Kita beli pokok, perempuan jaga pokok, suka sangat. Kita pesan kat pembantu kita, Bik, tolong Bik, jeros Bik, hari ni panas Bik. Kalau panas macam ni, ada pokok yang dia kena pagi sekali, petang sekali Bik. Kata gitu kan ada pokok tak kuat air, tak payahlah. Ada pokok yang dia kuat air, kena pagi sekali, petang sekali. Hari-hari pesan, sayang kan, suka kan. Sekali tengok, balik-balik tengok pokoknya layu, daunnya pun layu. Ya, pergi tanam. Kita cakap, Bik jiros tak Bik? Ya jiros katanya. Hari-hari kok jiros katanya. Ya pagi jiros, ya petang jiros. Ya ke Bik jiros? Pergi dekat pokok tu. Ni cerita orang perempuan macam tu lah tak? Panggil penceramah perempuan, cerita rumah tangga lah. Pergi kat pokok kan ibu-ibu, letak tangan dekat dia punya kompos tanah tu. Keras lah. Bibi ni kata dia jiros lah. Pagi jiros, petang jiros, pegang dekat tanah, keras lah perempuan. Pasal apa? Dia tak meresap lah air tu. Pasal apa dia tak meresap? Oh, Bibi duduk dekat pagar, tempat pancut air tu dekat pagar. Dia pancut daripada pagar kat semua pasu yang ada tu. Air tu duduk kat atas saja. Dia tak jatuh lah. Cakap basah-basah, cakap jirus-jirus. Tapi air tu tak jatuh dah dekat tanah. Ini yang kita takut berlaku pun pada diri kita. Kita belajar merata-rata, kita pergi merata-rata, tapi hidayah tu tak sampai ke dalam. Dia tak meresap ke dalam. Itulah erti menghayati. Ya, menghayati. Maknanya penting benda tu ada dalam jiwa kita, meresap dalam jiwa kita. Jadi puan-puan kan, nak meresap dalam jiwa benda yang kadang-kadang kalau saya nak cerita pun pasal keluarga, pasal cara Rasulullah SAW, benda yang dah diulang. Tak? Tapi baguslah, pengulangan itu bagus. Satu cara untuk meresap ialah pengulangan. Kalau puan-puan tanam pokok, hari ini tanah tu dah cantik, tapi kalau dijirus tidak ada pengulangan gemburnya, tanah itu tidak digembur, itu pun tidak subur. Sampai kepada tanah itu tapi tak digembur. Atas basah, sekali gembur bawah benyek. Tanah bila gembur bawah dah benyek, akar dah busuk.
tak pernah gembur. Digembur itu bagus. Diulang itu bagus. Sebab itu kan dalam satu contoh Rasulullah, bila dia tanya seorang tentang khabar, ya tak? Rasulullah tanya sahabat, kaifa haluka? Bawa biasa dengar kan? Kaif halak? Kaifa haluka? Awak apa khabar? Rasulullah tanya. Sahabat jawab, ana bi khair ya Rasulullah. Saya baik wahai Rasulullah. Rasulullah ulang. Pengulangan memang bagus. Rasulullah ulang. Kaifa haluka? Kepada orang yang sama. Kau tanya Nazirah lagi sekali kan? Nazirah apa khabar? Baik. Tanya lagi, Nazirah apa khabar? Baik Ustazah. 2 kali dapat nama kerja seorang. Tadi dia dah jawab ke tak? Kali kedua Rasulullah tanya tu, kawan tu jawab juga macam tu, tapi nadanya berubah baik. Nabi ulang lagi soalan. Saya nak cerita pengulangan bagus. Nabi ulang lagi soalan itu. Kaifa haluka? Orang yang sama. Nazirah berapa Nazirah? Nazirah tengok saya, Ustazah ni ada some trouble lah. Ada masalah ini barangkali. Ya, sahabat begitu juga. Bila ditanya sampai 3 kali, itu sahabat. Kalau kita terus kata telinga mungkin kurang dengar. Ya, aku kena cakap kuat sikit. Mikrofon ada, mikrofon begitu kan. Tapi sahabat dia faham Rasulullah. Kalau dah Rasulullah tanya aku berkali-kali ni, adalah something wrong ni, adalah benda tak kena ni. Lalu dia tambah satu perkataan lagi. Dia kata apa? Alhamdulillah, ana bi khair ya Rasulullah. Tadi bi khair ya Rasulullah, ana bi khair ya Rasulullah. Saya baik Rasulullah, saya baik. Itulah soalannya, itulah jawapannya. Naik 3 kali. Oh, ada benda tak kena ni. Sebab itu Nabi tanya banyak kali. Dia tambah satu je lagi perkataan. Alhamdulillah, ana bi khair. Nabi tanya lagi tak? Nabi tak tanya lagi. Pengulangan menyebabkan kita ingat. Puan-puan balik tanya anak perempuan yang besar-besar panjang tu, anak-anak dara yang cantik-cantik kita tu, bujang-bujang kita yang lebih tinggi daripada kita. Kita tanya, Mat, apa khabar kau Mat hari ni? Kita tanya lah, pagi ni macam mana Mat? Ya, tu orang Singapore speaking. How are you this morning dia? Awak macam mana pagi ni? Kita tanya tak? Okey Ma, okey ba, okey. Kalau abang yang tanya tak? Okey lah, macam ni lah. Dia kata kan. Soalan yang sama tanya balik dekat anak kita tu. Ya, awak macam mana hari ni? Mat macam mana hari ni? Kali kedua tanya tu macam mana dah jawapan Mat agaknya? I told you Ma, I'm okay. Dia kata gitu kan. Dia dah cakap dia Ma, okey lah Ma. Relax lah, okey. Okey dia kata gitu tak? Kalau abang jawab macam tu pun, abang tanya pun dia akan jawab macam tu. 3 kali tanya mamak tu juga. Padahal dia tanya lagi sekali soalan tu. Pengulangan. Dia katanya kalau abah yang tanya, dia pergi dekat mak agaknya, mak malam ni malam Jumaat mak, abah lain macam ni mak. Apa hal abah mak? Jadi 3 kali tanya kita, mana cakap ke? No. Mak tak baik mak. Ni malam Jumaat. Macam asyik kata dia. Mungkin gitu ya perempuan. Mungkin anak kita tengok muka kita benda tak lagi. Pada ketika itulah perempuan masuk jarum perempuan. Mana Alhamdulillah kau? Mak tanya sekolah kau, mak tanya kerja kau, mak tanya badan kau sihat tak, mak tanya sedap tak makan kau, mak tinggalkan kau sarapan pagi tadi. Macam-macam mak tanya kau. Mak ulang-ulang tanya sebab mak tak dengar satu perkataan kau jawab. Semua okey. Dah okey cakap apa ni? Alhamdulillah. Masuk jarum. Ini legasi Rasulullah SAW. Baik kita itu tanpa Allah tak baik. Sihat kita itu tanpa Allah tak sihat. Bahagia kita itu tanpa Allah tak bahagia. Justru itu menyebabkan kita bahagia bila kita ingat Allah. Maka kita masukkan dalam kata-kata kita itu, fa bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat Allah kau baca. Cara mana kau baca? Kau sebut. Kau sebut, orang lain pun sebut. Orang Islam apabila dia sebut, dia tak sekadar sebut, wah bagusnya kita ni, wah tengok gaji kita naik, wah anak kita berjaya, wah dapat masuk universiti, wah dah kahwin, wah itu, wah ini.
Tapi orang Islam bila dia baca nikmat-nikmat itu, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu kat mulut, tak masuk kat sujud lagi, tak masuk kat kongsi lagi, tak masuk sujud syukurnya lagi, tak masuk tanda tangan doanya lagi. Kat mulut tu, fa bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka dengan nikmat Allah kau sebut-sebut, kau cakap Alhamdulillah. Perempuan try, besok hari tanya lagi soalan macam tu. Naik 2 kali, Alhamdulillah mak, okey. Alhamdulillah mak, Alhamdulillah. Walau dia gelak-gelak, walau dia apa-apa, walaupun sinis dan bunyinya, tapi dia learn satu perkataan dalam hidup dia. Alhamdulillah. Lebih menarik nanti bila puan-puan tak ada puan-puan. Bila Rasulullah SAW tak ada, sifatnya, perasaannya berbeza. Kita pun macam tu. Masa kita cakap, kadang-kadang kita tegur anak kita, kita nasihat anak kita, kadang-kadang dia indah tak indah je. Kadang dia sini-sini saja dengan kita. Tapi nanti puan-puan, bila perempuan tak ada, akan terbayang sesuatu yang jarang dibuat oleh ibu-ibu lain. Mak kan, kalau dia tanya, kau tengok, dia tanya kau banyak-banyak kali tu ada benda tu. Kalau kau tak cakap Alhamdulillah, dia selagi tu lah dia tanya. Jenuh lah, kau dengar lah dia tanya. Selagi kau tak cakap Alhamdulillah, dia akan keep asking you the same question again and again. So make sure, use that word every time dia tanya kamu apa khabar. Bila kita dah pejam mata nanti, insyaAllah anak kita lagi ingat. Itu kata legacy. Ada dengar orang macam legacy. Itu jadi legacy. Benda yang dikenang sampai bila-bila. Jadi kan puan-puan, saya nak kata pertama ada 2 keadaan. Satu, nikmat tu. Dalam kita nak menghayati sesuatu, kita kena ingat nikmat. Ingat nikmat kita berkeluarga. Ini harus diulang-ulang, dibaca-baca. Nikmat kita berkeluarga tu harus dibaca, tuan-tuan. Sebab kita selalu sedar nikmat itu apabila kita baru dapat. Kita baru dapat, masa tu kita ingat. Dah lama dapat, kita tak ingat. Baru kahwin, Naziran dah kahwin dah. Tak tanya. Belum soon tu. InsyaAllah. Dia dah tanya tadi. Jawablah Alhamdulillah. Kan soon. Kau senang pun nak tanya dia tak? Baru kahwin disebut-sebut. Bagi sebulan punya anniversary. Perasaan tu ada. Lagi seminggu punya anniversary. Masa tu fikir nak beli apa you biasa anniversary belikan apa untuk husband you Oh cerita, tanya kakak, tanya tu, tanya ni. Sebab baru, orang baru dapat, makanya disebut-sebut Kalau dah 20 tahun ni anniversary, kalau kau tak ingat tarikh sampai dah ada dah, tak ingat dah. Itu yang nak digembur-gemburkan. Baru dapat anak. Sebab tak pernah dapat seorang anak, punyalah ingat, punyalah sayang. Tapi bila dah lama tak kisah. Keluarga dah ada kat keliling kita, sentiasa datang masuk keluar rumah kita. Kadang-kadang tak rasa apa-apa. Kita ingat itu natural lah, itu proses biasa lah. Jangan puan-puan. Bayangkan apabila tak ada nikmat itu, kita akan kuat rasa bila dia tidak ada dalam genggaman. Dulu abah ada, sekarang abah tak ada. Dulu kakak kau ada, sekarang tak ada. Kalau abah ada, abah lagi pasal dia tak bagi. Kalau abah ada, abah lah bayar sekali lebih. Umi tak fikir pun. Kalau abah ada, ginilah, gini. Terbaca ketika tiada. Selalunya begitu. Apabila Allah tarik daripada kita, barulah kita kenal. Inilah kehebatan umat Islam, supaya dia mengenang nikmat yang Allah SWT bagi. Sebab tu dalam Al-Quran disebut Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah bacakan, manusia itu diperhiasi, diberikan kesenangan. Apa yang disenaraikan itu panjang kesenangan yang Allah senaraikan. Allah senaraikan kesenangan daripada perempuan. Allah senaraikan isteri bagi suami, suami bagi isteri. Allah senaraikan kesenangan dari bentuk anak-anak. Allah senaraikan kesenangan dalam bentuk ternakan, harta ratu. Emas perak, harta ratu. Ini semua perhiasan. Satu, nak kena kenang, nak kena ingat dia adalah
nikmat. Yang keduanya, nikmat yang kita nak baca sebelum fikir macam mana nak menghayatinya. Pertama, the overall overview-nya ialah mesti ingat nikmat keluarga. Yang kedua, mesti ingat nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pun bangsa pun semuanya ada keluarga, insya-Allah. Ya, tetapi kita berkeluarga yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang kedua. Cara hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang kedua. Sehingga kan habis semua benda Nabi ajar kita. Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang Yahudi, ya dah ya. Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khaza'ah. Cemburunya bangsa lain. Dia kata, Nabi kamu ajar kamu semua benda, sampai nak masuk tandas pun ajar, nak masuk bilik air pun ajar ke? Tanya Salman Al-Farisi. Sepatah aja Salman jawab, nah. Memang tak ada apa bantahan. La syakka fi. Tak ada ragu-ragu. Jawapannya tak ada ragu-ragu. Memang Nabi ajar semua benda, hatta al-khaza'ah. Sampai nak masuk bilik air, kaki mana, keluar macam mana, basuh apa, tutup kepala, semua. Nak istinja macam mana, nak basuh macam mana. Air apa, habis semua diajar kat kita. Inilah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu di awal ini juga puan-puan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, bila kita mengenang nikmat itu, bagi Allah kita kenang, kita sebut Alhamdulillah. Bagi Nabi kita kenang, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sependek-pendeknya. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sependek-pendeknya. Duduk-duduk ini ibu-ibu sekalian, itu semua boleh menajamkan jiwa kita. That is our vitamin actually, our supplement actually. Orang kita kan makan suplemen pagi-pagi nasi raya tak ya? Petang makan, pagi makan, tengah hari makan. Bukan ubat. Bukan ubat untuk penyakit. Suplemen untuk tambah lagi zat dalam badan yang kurang-kurang. Tak makan buah satu hari, makan suplemen multivitamin je tak. Yang sayur tak cukup hygiene-nya, layar lendonya, yang lucunya, apa semua ya tak. Tambah dengan suplemen. Jangan main orang sekarang. Kadang-kadang saya cerita dekat makcik-makcik, saya pergi kat mana-mana dalam-dalam sikit kat makcik kita makan suplemen zinc, iron. Makcik tengok zinc atas. Ada tu orang makan zinc. Apa kata keruk sangat Zazah ni, kata dia. Dia tak ya terlupa. Saya pergi mana parit dan dalam, mana je kita suplemen. Dia tengok atas semuanya. Iron ke tak iron. Apa makan dia tidak. Dahsyat orang kita. Tengok kat rumah perempuan, satu bakul ada. Ada satu bakul atas meja tak. Itu tak masuk ubat 3 serangkai ya. Jantung je manis, darah tinggi, itu lain tu ubat. Saya bukan nak promote suplemen tu. Itu promote biar doktor lain lah. Promote dia tak. Banyak dalam Islam ni Allah bagi suplemen penguat tu. Hati jadi kuat, badan sama. Bahkan lebih tinggi kadang-kadang tengok, lebih gagah, lebih perkasa. Tapi kadang-kadang jiwanya kecil, semangatnya kecil. Yang dalam tu nak suplemen juga, maka ambillah suplemen-suplemen ni. Kalau kita baik, dia lebih daripada itu. Ini hanya untuk memudahkan perempuan membayangkannya saja. Bila perempuan baca tu, semangat Allah bagi, tenang Allah bagi. Tak sama dengan pil penenang jiwa, itu lain macam tu. Ada juga yang pil namanya pil penenang jiwa, itu lain tu. Jangan silap ambil tu. Nanti ya kerjanya tidur aja. Ya betul dapat tenangnya, tapi ya tidur aja. Inilah selawat. Jadi tanda kita di awal ini, selawatlah man shalla alayya wahdan sallallahu alaihi ashran. Siapa selawat ke atasku sekali, niscaya Allah Subhanahu Taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Ini kiraan matematik pun yang tak sama dengan kiraan matematik kita, tapi kita boleh bayangkan. Sebab itu diberitahu begitu. Ini indahnya uslub bahasa, ya, dalam bahasa Arab.
Nilai 10 Allah lebih banyak pada nilai 10 kita. Tapi it's enough for us if you compare 1 with 10. Kita baca sekali dapat 10. Wah, kita sudah rasa banyak. Tuan-tuan kalau beli 1 kilo gula, tiba-tiba tuan-tuan dapat lebih 10 kilo gula. Daripada 1 kilo gula puan-puan beli, itu kedai runtuh jawabnya. Orang berebut nak beli gula. Hanya kerana kita membandingkan 1 dengan 10. But Allah can give you more and more and more of that. Dan that, betul tak? Tapi daripada itu. Sebab itu puan-puan, selamat. Kita berselamat dalam hati kita. Moga-moga itulah satu asas tanda. Tapi untuk mengekalkan itu, that is the overview kan. Selain daripada itu, kita umat Islam ni nak bawa keluarga Rasulullah SAW. Sifat Rasulullah yang kita tahu, yang saya tak nak ulang, Nabi dengan keluarganya macam mana kan. Yang dia sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu dengan keluarga kamu, aku lagi paling baik dengan keluargaku. La ilaha illallah, paling baik dengan keluarganya. Sampai orang perempuan ni pergi dekat-dekat Sayyidatina Aisyah, tanya pelan-pelan, kita kata, apa istimewanya Rasulullah tu? Dia mestilah nak tahu. Ni dah kat luar nampak macam ni, kalau kat rumah macam mana? Orang nak tahu. Aisyah kata, kana khuluquhul Quran. Kata Sayyidatina Aisyah, akhlak Nabi macam Quran, kata Aisyah. Kita ni baik kat luar abang-abang, tapi cuba tanya suami kita, baru tahu dia orang yang paling dekat dengan kita. Tanya suami kita. Sebab itu kita isteri, kalau nak tahu kita baik ke tak, tanyalah suami kita. Dia pendamping kita, dia boleh tengok. Tapi dia pun nak tahu dia baik ke tidak, tanyalah isteri dia. Itu selalu orang kita macam tu tak pula. Rasulullah sifatnya itu sebagai Rasul pun begitu, dia melaksanakan kerja-kerja. Kata Aisyah apa? Dialah yang menjahit pakaian, dia juga perah susu. Jika tak ada makan, dia tanya Aisyah, apa kita makan pagi ni? Tak ada apa ya Rasulullah. Tak apa wahai Aisyah, kita berpuasa. Boleh buat gitu puan-puan? Bang, nak sarapan apa pagi ni? Tak ada benda dah, kita puasa lah. Awak je yang puasa. Ada budak tak pasal sahur, tidak, aku tidak. Dia mana hati sarapan. Mana begitu je. Nabi ni kalau perutnya tak ada, tak batu atas perut, tuan-tuan, ikat perut dengan batu sama lepeh, tak rasa lah, angin tak masuk. Kita bukan batu atas perut, batu dalam itu perut. Itu appendix lah. Ada batu kecil-kecil juga dalam itu perut. Ya Allah, Rasulullah ni memang baik. Ma ra'aitu ahadan arhamu bil ayal min Rasulillah SAW. Aku tak pernah nampak orang paling baik dengan ahli keluarganya kecuali Rasulullah. Dia berlari-lari anak dengan Aisyah. Kita dengan anak kita, kita tak terlayan nak berlari dengan dia. Masuk tadika je dah nak. Cikgu boleh berlari dengan kau, aku tak boleh. Boleh berlari-lari anak, boleh tidur satu bantal. Riwayat mengatakan Rasulullah tidur satu bantal. Jangan bayang bantal perempuan dan duk pillow tu berapa inci tu. Dah, kalau itu 3-4 kepala pun boleh. Yang besar bantal kita. Itu 4 kepala pun boleh, 3 kepala pun boleh, perempuan. Ini tak, apa yang dibuat oleh Rasulullah. Ada riwayat mengatakan Rasulullah tidur dengan perapik serban dia aja. Serban itu pula dia lipat 2. Kain ke apa dia lipat 2. Pernah ada yang mengubah lipatan itu. Daripada lipat 2, dia lipat 4 lah katakan. Kan beza. Lipat 2 lepeh macam mana, lipat 4 lepehnya macam mana kan. Bila dia ubah lipatan itu, Rasulullah tak terjaga malam hari. Nak qiyamul lail tak terjaga. Pertama dia tengok apa benda yang menyebabkan dia tak terjaga. Rupanya lipatan itu diubah. Dia tanya siapa yang ubah lipatan ni. InsyaAllah memang tak mau, takut tak terjaga. Kita lagi ditepuk, ditepuk, dijemur, ditambah, dipeluk-peluk. Ya begitu kita kan. Waduh, jadi satu kat kepala. Tidur berdua macam tu punya. Kalau kita bayang macam tu tidur berdua, di mana kepala isterinya? Maka ada yang mengatakan Rasulullah tidur kepala isterinya di lengan dia.
Ada sama? Ada rasa? Perempuan jangan tunggu orang bagi, kita buat. Taklah, kadang-kadang lengan kita lebih besar daripada lengan suami kita. Oh, Masya Allah. Penyayang, orangnya penyayang, orangnya sangat penyayang, orangnya jiwanya sangat halus. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya sangat penyayang Rasulullah. Ibu, niat dalam hati, doa dalam hati, jadikan aku isteri penyayang ya Allah. Jadikan aku ibu penyayang ya Rasulullah. Ya Allah, jadikan aku insan penyayang ya Allah. Ini kita doa mudah-mudahan. Jadikan perempuan yang keduanya yang saya nak sebut di sini, dalam kita dah tahu dua nikmat tadi, apa caranya kita nak kekalkan? Persoalan sangat bagus sekali. Kadang-kadang dia bahagia ni awal-awal kahwin je nanti. Awal-awal aja pimpin tangan, ya Allah, berpeluh-peluh tangan tu mimpin. Berpeluh-peluh tak lepas. Sampai kadang-kadang perempuan tengok, kalau yang berpimpin-pimpin tangan kat tengah jalan tu agak suami isteri ke bukan? Kan? Tapi saya tengok one thing orang Singapura ni dia romantik, kan? Betul? Saya dah bagi fakta ni. Tak betul ke fakta saya? Yang ngangguk aja dah perempuan. Saya tengok orang Singapura ni suami isteri ni romantik. Alhamdulillah. Pimpin-pimpin tangan tu biasalah saya nampak kadang-kadang. Kadang-kadang tempat kita tu kadang-kadang dia kata madulah, apalah. Tapi kalau kat tengah jalan kita tengok ramai pimpin tangan tu siapa? Dah kahwin tu belum kahwin. Kadang-kadang DJ dalam radio kan, saya dengar tengah-tengah malam kadang balik pada forum buka radio kan. Dalam radio dia kata, saya nak bagi soalan, dia cakap, cuba tengok kalau orang duduk dalam kereta, suami isteri, dua couple duduk dalam kereta, lelaki perempuan, kalau seorang tu tengah driving, seorang lagi tu tidur, pandang keluar je cermin tu, muka tu sedih aja, ya, tak berbual-bual, tak cakap-cakap, agaknya tu dah kahwin ke belum, dia tanya, kan? DJ tanya. Nanti adalah caller yang bagi pandangan kan? Kalau satu lagi condition, duduk seorang bawa kereta, lelaki bawa kereta sebelah perempuan, berbisik-bisik, duduk dekat-dekat kan, rapat-rapat, senyum-senyum, senyum-senyum, pegang-pegang, usik-usik. Kadang-kadang tu memang rapat, dia sungguh-sungguh rapat. Kita berhenti kat traffic light tu, kita nampak rapat, ya duduk. Macam tak ada gear tengah-tengah tu punya rapat, kan apa tak ada gear apa tengah-tengah tu. Rupanya betul, kereta sekarang kan gear kat tangan kan, jadi tengah-tengah tak ada gear, rapat gitu. Aduh, kita kata rapatnya. Yang itu tu, yang senyum-senyum, yang rapat-rapat, ketawa-ketawa, usik-usik tu, dah kahwin ke belum? Kata DJ kan perempuan pun boleh jadi callernya dah. Saya rasa mesti yang macam tadi tu belum. Yang agaknya baru masuk kereta, belum keluar street, berapa lagi dah ngangat tu, itu dah penat dah. Kat rumah tu berjalan, ke depan, ke belakang, ke depan, ke depan, kutip tu kutip ni, masuk air, kutip tu kutip ni. Dalam kereta lah Ustazah, tempat kita rehat katanya. Jadi suami baru start gear satu je dah. Gitu dah. Itu confirm dah kahwin. Perempuan tak kekal lah. Dulu masa berkawan, bergaya telefon, lengur-lengur tangan, gitu kan. Masa dulu bukan ada handsfree ya, boleh tanya, lengur cik tangan, bil beratus-ratus, bayar, top up berapa kali punya top up, minta dengan mak, tak larat mak, kau ni dapat top up, kau telefon siapa? Kau tak telefon mak pun, dia telefon orang lain ya, asyik bertop up aja kerjanya. $10 tu tak ada benda je, $20 tu tak ada benda je buat top up ni. Telefon siapa? Duit bayar-bayar habisnya. Dulu bukan main bon-bon. Kalau kasih sayangnya itu ambil berat, Masya Allah. Saya selalu kata, kalau telefon ni jangan dengar kita terbatuk lah. Bukan kata terbatuk, suara parau aja dia dah tanya, you sakit tekak? You sakit tekak ke? Naik macam suara you ni tak sihat ke? Nak gitu ya?
Allah puan-puan, bila dah kahwin, suara serak pun tak perasan. Tak ada suara lagi, tak tahu. Tak ada suara, pakai bahasa isyarat pun. Tak ada kisah. Batuk, kungkang-kungkang duduk sebelah dia. Dia kata apa? Awak kalau nak batuk, awak tidur bilik sebelah ya. Kami tak boleh tidur, kata dia. Itu dah lama. Dah 10 tahun, dah 5 tahun. Ya, sekarang lagi cepat kan? Ada orang kahwin 24 jam macam. Ya, masa berhantaran 11,100 apa semua nak satu semua. Jadi cerainya pun tunggu hari yang ke-11 begitu. Ya, dia mesti ada significant number. Sampai nak bercerai pun nanti tunggu. Kita cari tarikh yang cantik juga. Nak bersalin pun boleh pilih tarikh mana yang cantik untuk anak tu. Nak samakan birthday mak dengan anak. Everything boleh buat dah sekarang. Ya Allah, nak cerita tak kekal. So one of the issue kan dalam membina rumah tangga dan mengekalkan sunnah Rasulullah SAW ni, ceritanya ialah mengekalkan tu. Bahasa Arab dia kata istiqamah. Macam mana nak buat tu? Saya simpulkan je. Tak sempat apa Ustazah nak tanya saya. Ustazah ni banyak soalan dia ni. Dia nak tanya saya banyak tu 3-4 line tu. Ustazah janganlah tanya saya banyak Ustazah. Kira cover semua line ni. Tentangkan 3 perkara lah ya. Kita berhenti sampai pukul berapa ni? 10.20. Kita berhenti sampai Ustazah kata sampai tengah hari pukul 1 tu. Dah bau ikan goreng kan ya? Tak ada. Kita berhenti kejap lagi Ustazah ya. Ibu-ibu okey? Nak take 5. Nak stretching. Nak julung kaki. Okey? Tak sangat. Kita betul-betul cerita macam anak beranak aja ni. Okey? Dah dapat dinding tak ada apa. Yang duduk rapat-rapatnya okey? Boleh terus lagi. Tak apa. Tak penat. Alhamdulillah lah. Tanya macam-macam soalan. Alhamdulillah. Jadikan puan-puan 3 perkara lah. Saya cakap kat diri saya ya, kita ingatkan. Saya ingatkan diri saya dan kita cuba. Isunya ialah nak kuat pegang dan berkekalan. Pertama dia kena ada 3 I lah ya. Saya tunjukkan kepada 3 I saya. Pertama I, ilmu ya. Kita tak akan boleh mengekalkan apa-apa kalau kita tidak ada kefahaman tentang sesuatu. Kita tak tahu pun tentang sesuatu. Kita tak ada kesedaran pun tentang sunnah Rasulullah. Kita tidak tahu tentang sunnah Rasulullah. Kita tak ada kesedaran pentingnya sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Ya, tak ada pengetahuan, tak ada kesedaran, ya, tak ada kefahaman, tak jadi. Sebab itu wahyu pertama yang diturunkan, Islam itu diturunkan dengan wahyu. Wahyu pertama diturunkan, tipsnya ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mesti ada ilmu. Ilmu ni pula macam-macam gayanya pada diri kita. Imam Al-Ghazali menarik. Dia ungkapkan tentang ilmu tak? Orang dengan pengetahuannya. Kata Imam Al-Ghazali ada 4 kumpulan manusia dengan apa yang dia tahu atau tidak tahu. Pertama, seseorang itu dia tahu dan dia tahu apa yang dia tahu. Kedua, seseorang itu dia tahu tapi dia tak tahu apa yang dia tahu. Ketiga, seseorang itu tak tahu tapi dia tahu apa yang dia tak tahu. Keempat, seseorang itu tak tahu tapi dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Paman tahu apa yang paman tahu? Entahlah Ustazah berapa banyak tahu dah. Aku sudah confused. Satu, dia tahu dan dia tahu apa yang dia tahu. Mudah-mudahan perempuan termasuk dalam kumpulan itu. Artinya dia ada pengetahuan dan dia tahu apa yang dia tahu daripada pengetahuan itu. Yang keduanya, dia tahu tapi dia tak tahu apa yang dia tahu. Dia ada pengetahuan tapi dia tak tahu apa yang dia tahu. Kata Imam Al-Ghazali, mungkin dia lupa. Itu baik tu. Lembut tu ya.
Mungkin dia lupa, dia tahu, tapi dia tak tahu apa dia tak tahu tu maknanya dia tak ingat. Maka ingatkanlah dia. Ini kita banyak. Kita tahu tapi perbuatan kita macam kita tak tahu apa yang kita tahu. Barangkali dia lupa, maka ingatkanlah dia. Dia dapat surat tayang nampaknya. Oh, itu yang punya hon kuat-kuat tu agaknya. Siapa yang Okey, dapat klipnya. Okey. Apa tadi Ustazah? Dah ingat dah. Yang kedua, tahu tapi dia tak tahu apa yang dia tahu, dia mungkin lupa ingatkan. Sebab itu kita ada konsep pesan memesan. Ingat mengingati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haq wa tawasau bil marhamah. Ini kerja kita. Yang ketiga, dia tak tahu. Tapi dia tahu apa yang dia tak tahu. Kita tahu kita ada banyak kurang. Ada pengetahuan yang kita tak tahu, tak memang tak ada idea. Tak tahu. Tapi yang penting sifat orang itu ialah dia tahu, dia sedar yang dia tak tahu. Jadi ajarkanlah dia, tunjukkanlah dia. Kita pun begitu. Sebab dengan pengetahuan tak boleh menambah dada aku tahu semua benda. Tak. Pengetahuan ini luas. Apa kata Allah SWT kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang perempuan selalu baca? Qul, katakanlah wahai Muhammad, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tak boleh dah beda. Sombong, tahu semua benda. Jangan. Kita sangka kita tahu, rupanya yang kita tak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Katakanlah wahai Muhammad, jika lautan yang ada itu, semua lautan yang ada di muka bumi ini, kau jadikan tinta, kau jadikan dakwah untuk kau tulis ilmu-ilmu Allah SWT yang berteraskan kepada Al-Quran itu, asasnya di situ. Berkembang. Kau ambil semua lautan yang ada itu, kau tulis, kau jadikan dakwah. Lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Niscaya keringlah lautan, semua ambil untuk kau jadikan tinta dakwah, kau tulis. Lautan kering, ilmu tak habis lagi. Kita kata kalau tak habis lagi, maka kita tambah air lagi. Walau ji'na bimithli madada. Allah tahu akal kita, loya buruk kita. Kalau kau datangkan dengan jumlah lautan yang sama banyak pun dengan itu pun, untuk kau tambahi pun, untuk kau jadikan dakwah tinta untuk menulis ilmu pun, niscaya itu tidak mencukupi. Masya Allah. Boleh dah ambil dada? Boleh sombong? Baru ada 10 ijazah, ya sudah tidak kenal orang? Tidak boleh. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan atas muka bumi dengan lagak sombong. Kerana kau tidak boleh menggapai gunung, tidak boleh menggapai langit sekalipun. InsyaAllah. Itu ingatan Allah SWT. Jadi ya bagus. Kalau kita tak tahu, kita tahu apa yang kita tak tahu. Itu satu petanda baik dalam diri kita. Maka ajarkanlah dia. Itu pesan Imam Al-Ghazali. Dan yang akhir sekali, dia tak tahu. Dan dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Ini sikit ada penyakit. Dia tak tahu, tapi dia pun tak tahu apa yang dia tak tahu. Aduh, berat tu. Entahlah, aku pun tak tahu apa yang aku tak tahu. Kadang-kadang bukan begitu sifatnya. Yang kita sebut orang Melayu ni bodoh sombong. Tak mengaku yang dia tak tahu. Tak mau ditunjuk, tak mau diajar. Jadi jangan begitu. Jadi di awal ini kan ibu-ibu yang saya kasih sekalian, kita nak sebutkan di sini ialah sejauh mana kita menerapkan pengetahuan dalam diri kita. Pembacaan, pengetahuan dapat melalui pembacaan, pendengaran, perkongsian, pengamatan, Saya mungkin tak tahu banyak cara hidup orang Singapura, tapi bila saya datang, saya tengok, saya dah baca, saya kata ni, saya kata, orang Singapura romantik. Saya dengar cara dia cakap suami isteri. Saya tak tahu. Tapi bila kita mengamati, mungkin kita dapat pengetahuan.
Ya, mungkin tak betul 100%, tapi kita boleh dapat sesuatu, ya tak ya, pengalaman, ya, apa yang ibu-ibu tempuhi dalam kehidupan itu ya dikongsi dengan anak-anak. Susah mak dulu. Kau hari ni ada pancake, mak dulu lempeng, tapi lagi sedap daripada pancake kau ni. Ceritalah pengalaman kita, kongsilah sebab anak tak lalui. Mak dulu berjalan kaki nak, daripada sini sampai sana nak, ni jauhnya mana ni, mak dulu jalan kaki. Anak kita rasa tak jalan kaki hari ni? Anak kita rasa jalan kaki tak? Tak berpeluh lah dia berpeluh bermain dia tak rasa jalan kaki. Turun kereta naik kereta, turun kereta naik kereta. Sampaikan isteri-isteri muda hari ni pun tak pernah jalan, saya tak pernah jalan kaki, katakan. Kalau suami cari parking jauh-jauh, nak pergi shopping aja, you drop I kat sini, tapi cari parking ya. Punya malas nak jalan, drop kat depan pintu ya, nanti you carilah parking ya. Punya malas nak jalan sebab tak biasa jalan. Masya Allah, itu pengalaman yang dikongsikan. Jadi puan-puan, satu perkara kita nak biasakan dalam rumah tangga kita ni pengetahuan. Banyak pengetahuan, rumah kita buku berderet-deret, ada matematik, admat, fizik, kimia, apa semua ada. Puan tengok dalam senarai buku yang berderet-deret itu ada tak buku tentang Rasulullah. As simple as that as your homework. Well, nak kata cerita menghayati, berterusan legacy. Buku ada buku, tengok. Berapa banyak buku ada? Berapa banyak pinggan mangkuk ada? Berapa banyak bunga ada? Compare. Kadang-kadang almari itu pinggan mangkuk banyak sangat. Almari buku tak ada, duduk dalam kotak aje dah. Bawa katil lagi masuk. Singapura tak lah, itu tempat lain lah agaknya. Dia perempuan satu, cintailah ilmu. Ya, Imam Malik apabila dia membaca kitab Muwatta, karangan Imam Malik sendiri, dan di dalamnya mengandungi kisah-kisah Rasulullah SAW. Dikala dia mengajar begini, dia membacanya, ya, menceritakan tentang Rasulullah SAW. Tiba-tiba menurut riwayat dia digigit. Ada benda yang menggigit kan, Nazira adalah yang kata kala lah, apalah sengat menggigit dia. Ketika dia digigit tu, dia sedang membacakan kisah Rasulullah SAW. Dia tahan tuan-tuan, dia tahan sakit, bisa kena gigit tu dia tahan sampai dia terpingsan. Lebih kurang begitulah ya. Bila dia sedang murid dia tanya, kenapa aku kena gigit, kata dia. Kenapa kau tak berhenti masa kau mengajar tadi? Aku tak beramak nak berhenti sebab aku sedang membacakan tentang baginda Rasulullah SAW, kata dia. Aku tak mampu nak berhenti sebab aku rasa aku lemah. Kalau aku berhenti kerana aku sedang membacakan tentang Rasulullah, aku sedang menceritakan tentang Rasulullah. Hanya kerana aku digigit, lantas aku mengalah. Ya Allah, ilmu. Dia tak jumpa Rasulullah dah, tapi dia ada ilmu tentang Rasulullah SAW. Kecintaan dia tentang pengetahuan itu, sampai kena gigit pun tahan. Ini tahap seseorang, ya, dan nilai diri seseorang. Kita boleh argue, we can always argue, but then we take good things from that. Nilai diri dia, prinsip dia, kekuatan dia, cinta dia pada ilmu pengetahuan. Jadi puan-puan, satu dalam rumah tangga kita, galakkan anak-anak kita mencari ilmu pengetahuan. Orang dulu tak ada duit, kadang tak nak sekolahkan anak. Ada yang kata kat saya, mak ayah saya dulu jual darah, Ustazah. Saya pun tak faham, sebab kita tak dengar. Ini yang kita dengar jual dadah ada. Darah, pergi hantar ke hospital, pain darah. Kalau hospital perlukan darah, dia bayar pada ketika itu. Kerana kesedaran orang derma darah tak tinggi. Orang dulu takut nak derma darah. Mana boleh ambil darah kita kan? Jadi dibayar pada ketika itu nak dapat darah. Darah itu dijual semata-mata, ingat, dengan duit yang aku boleh sekolahkan anak aku. Halal darah aku. Aku tak ambil darah orang. Darah aku halal. Aku jual duit, dapat duit halal. Aku dapat sekolahkan anak-anak aku. Begitu tuan-tuan. Itu pengorbanannya. Ceritanya mesti cinta pada ilmu sampai bergolok berkadai tuan-tuan. Hilang harta tuan-tuan. Akhirnya anak-anak itu menjadi hebat. Ada harta pun, kalau anak-anak kita tidak ada ilmu, puan-puan, hancur rumah besar yang kita ada.
Tanah yang kita ada dia gadai. Rumah akan tinggal jadi rumah pusaka yang usang makin hancur. Karena anak-anak itu tidak ada pengetahuan. Pengetahuan tentang menjaga harta. Nabi ini, Islam itu adalah harta kita. Iman itu adalah harta kita. Kita tak kenal iman, tak kenal ajaran Nabi, kita tak ada ilmu. Hilang puan-puan, esok hilang. Dia terhakir sikit, 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 sikit. Makan tak macam bismillah, biasa. Tak dengan tangan kanan, biasa. Berjalan makan, biasa. Berdiri-diri makan sedang kursi ada, tempat duduk ada. Kau tempat duduk tak ada, tak apa, diri, dibenarkan. Ada kata Rasul tak berdiri. Ini sunnah Nabi. Yang kecil-kecil hilang, hilang, hilang. Sedikit demi sedikit. Ini tak ada perasaan itu. Kerana sudah tidak ada cinta itu. Masya Allah. Sebab itu perempuan tak jadi kalau tak ada ilmu. Perempuan nak masak, ada ilmu masak jadi tak? Tak jadi. Nak buat kek naik tak? Ya bantat kek itu. Bagilah tepung, bagilah coklat, bagilah resin, bagi segala macam. Ilmu buat kek tak ada. Bantat kek tu. Cukup bahan. Oh nak makan tak nak? Manis sangat, penuh sangat dengan kismis. Tak jadi. Ilmu tak ada. Macam itulah kita dengan ajaran Islam. Carilah kata Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamis fatahlak au fatuhlik. Jadilah orang yang alim. Alim ni orang Melayu kadang bayang alim itu yang pakai jubah lah, syarbat lah, pegang tasbih lah, itu alim lah. Itu betul lah, tak ada salah lah. Tapi alim bukan sekadar pada fizikal. Alim yang berpengetahuan. Dia tahu dia pakai kerana dia nak ikut sunnah Nabi. Dia ada ilmu pengetahuan itu. Kalau tak boleh, muta'alliman, belajar. Pepatah Arab kata senang aja. Al-ilmu bitta'allum wal-hilmu bittahallum. Nak dapat ilmu belajar. Nak lemah lembut, nak baik, kena berlemah lembut. You tak boleh jadi orang yang lemah lembut kalau you tidak berlemah lembut. Nak sayang, mesti berkasih sayang. Al-ilmu bitta'allum wal-hilmu bittahallum. Senang aja strategi dia. Nak dapat ilmu mesti belajar. Tak ada pengetahuan, tak boleh Nabi guna atau muta'alliman, kau pergilah belajar. Tak boleh pergi belajar, tak boleh menuntut belajar. Kan dalam Islam mengadap macam ni. Jadi sekarang dah cyber. Ya, orang duduk rumah pun boleh belajar daripada TV. Tanyalah ustaz, tanyalah ustazah. Ya, semua dah rata-rata lah senang. You just Google, you just browse. Ya, semua dengan fingertips je sudah. Wow, akbar. Tapi pastikan yang sahih. Anak-anak kita banyak dengan internet. Pastikan yang benar, yang betul. Jangan termasuk ajaran-ajaran yang salah, tafsiran-tafsiran salah yang dibuat oleh manusia biasa, tak ada pengetahuan. Ancus. Jadi kan apa ya? Muta'alliman. Tak boleh nak pergi belajar, tak boleh dah kaki lutut, tak larat dah pergi masjid, tak boleh dah, tak ada kereta nak jalan susah, tak daya. Lagi mustami'an, dengar. Masih boleh dengar, orang sampaikan masih boleh dengar, radio masih boleh buka, CD masih boleh pasang, masih boleh dengar. There must be a way, kata Nabi. Kau tak boleh ni, kau ni. Dia bagi alternatif, multiple choice. Whether you want it or you don't, aja kita cakap dengan diri kita. Nak tak nak aja aku ni. Feeling kita sebenarnya. Kecintaan pun ada. Mustami'an. Tak boleh juga mendengar. Macam mana mereka boleh mendengar? Sound system sudah ada masalah. Telinga dah tak boleh dengar, macam mana tak? Paling habis lah tu. Bagi lagi alternatif. Muhibban. Jadilah orang yang cintakan ilmu itu. Cinta ilmu ni macam mana? Mulut dia cakap macam tu lah. Kau belajar nak, kau jangan tak belajar. Kau kerja-kerja juga nak. Sambil kau kerja cuba kau cari. Kau pergi masjid tu khutbah kau dengar. Ya, dapat kau pergi masjid waktu maghrib kau duduk tunggu sampai isyak. Ada ustaz tengah-tengah tu antara waktu maghrib isyak.
Kita ni sebab suka, kita nak dengar tak boleh, nak belajar tak ada lagi dah, mata tak nampak dah, baca tak ada dah. Tapi sebab suka, ini cara kita suka. Pesankan mak, beli buku, mak ada beli buku, mak nak baca tak nampak, kau baca, nanti kau cerita kat mak. Kadang-kadang berdek-dek buku, siapa yang nak baca ni? Mak beli, mak pun boleh nampak lagi dah. Aku suka. Aku suka, belum dia aku suka. Dapat pahala orang, benda baik dapat pahala. Ya, jadi satu saya nak kasihkan saja dari awak dan perempuan, ilmu lah. Ya, perempuan mungkin boleh semak sendiri dalam diri kita sendiri. Dalam setahun berapa banyak aku beli buku, senang aja. Ya, there's so many ways to measure, kan? Macam mana nak tahu saya cinta ilmu ke tak? Berapa banyak kelas saya pergi, berapa banyak saya dengar, apa usaha saya. Kalau dengan buku, berapa banyak saya beli buku, ya, berapa banyak saya download. Sekarang semua dah download je. Quran download, hadis Sahih Bukhari boleh download. Ibu-ibu tak reti, anak-anak semua cari ID, download kan mak? Tak pasal-pasal anak kita tak pernah download benda Allah tu. Dia pergi download. Apa mak cakap Sahih Bukhari, kau download dengan mak sebab mak nak tengok. Hadis Sahih Bukhari, terjemahan bahasa Inggeris pun ada. Download kan mak. Kau download kan mak hadis matan arba'in kata. Imam An-Nawawi ada 40 hadis. Ni azam kita masih bulan 4 lagi ni. Habis 1 tahun, habis matan arba'in kita baca. Hadis 40. Macam mana duduk-duduk? Download je, dah tak payah dibeli dah. Tunggu orang buka kedai buku, kalau saya promote macam ni, tak laku buku dia. Tak boleh jadi juga ya. Yang apa ni, blueprint kena dalam itu warisan tu kan. Lain koleksinya. Ada tengok kitab dulu, kitab sekarang lain. Nilainya lain. Jadi ada lain. Tinggalkan. Dalam buku tu tulislah, catatlah. Sempena ceramah Masjid Al-Mawaddah sekian tarikh berapa Jamaadil Awal. Allah, adalah sentimental value. Esok 10 tahun lagi buka, ni masa mak pergi masjid ni ada jual kat masjid ni buku. Betul tak? Ada jualan buku ke tak? Ada tak? Jualan buku. Ni sempena ni. Kenangan tu manis sekali tuan-tuan. Manis. Rakamkan di situ. Tinggalkan ke anak-anak kita. Ini hadiah kita. Dapat pahala. Dia baca, kita dapat pahala. Kerana kita menggalakkan budaya itu dalam kehidupan kita. Tanya anak kita, buku apa kau baca? Setakat 4 bulan ni, buku apa yang kau baca? Selain daripada buku akademik. Takkan asyik baca buku akademik je. Kita punya pengetahuan am kan ada lah. Takkan asyik baca novel je. Ya. Something on Islam. What do you read something on Islam? Buku apa? Written by siapa? Authornya apa? Buku tahun bila? Kan orang Singapura pada tu sudah semakin sophisticated gitu. Authornya pun saya tak kenal dah. Apa bestseller book on Islam, bestseller dekat kedai apa? Ambil tahu dah sikit apa yang terkini. CD apa paling baik? Baik tuan-tuan. Inilah antaranya nak membugarkan ilmu. Kerana Nabi cukup cintakan ilmu. Cukup seronok nak cerita pasal ilmu je. Nabi dah ilmu je, tak cerita lah. Buat koleksi catatan perempuan Nabi dan ilmu pengetahuan. Sama senarai cerita Nabi dan ilmu. Menarik perempuan. Itu boleh menajamkan hati kita untuk cinta pada pengetahuan. Nanti sehingga kita sampai ke satu tahap, kalau kita tak ada buku nak baca ni rasa ketagih. Tak ada benda nak baca rasa ketagih. Sampai satu tahap kita buka buku semua cerita ni sama. Kan? Kita buka buku ni sama, buka buku ni sama. Alah, tak ada cerita baru lah. Cari lagi buku lain. Tak ada cerita yang baru lah. Semuanya sama lah ceritanya. Itu menunjukkan kita dah ada pengetahuan tu. Seronok puan-puan. Yang keduanya ittiba. 3 I kan? Pertama ilmu, yang kedua ittiba. Dalam keluarga nak bangunkan ittiba. Ittiba mana apa? Mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ada ilmu tak ikut tak jadi. Kan? Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila tamar. Bahasa Arab kata. Ada budak kita yang nakal dia sebut al-ilmu bila amalin kasyarati bila steering. Itu budak
nakal sikit lah. Dia pandai bahasa Arab, dia tukar. Arab kata al-ilmu bila amal, ilmu tanpa amal kasyajarati, seperti pokok bila tamar, tak ada buah. Pokok tak ada buah, tak ada guna. Budak-budak pakai sikit itu bahasa Arab, dia sudah tukar. Al-ilmu bila amal, ilmu tanpa amal kasyajarati, macam kereta bila steering. Tanpa steering nak jalan-jalan, ya tak payahlah. Itu moden sikit lah. Ya. Jadi puan-puan, begitulah ya. Kena ada ittiba lah. Kena ikut lah. Nabi ada nak bapa saudara pun tak ittiba. Tahu Nabi sendiri menyampaikannya kepada dia, tapi kalau tak ittiba tak jadi. Kalau tak ikut tak jadi. Maka dengan sebab itu kena ikut. Buatlah banyak perkara-perkara mudah dalam keluarga yang jangan dilupakan untuk kita ittiba, untuk kita ikut. Allah Akbar. Pasal nak senaraikan S, ada 10 S pasal nak senaraikan. Dalam keluarga mesti buat 10-10 ni. Apa yang saya senaraikan ya? Saya ingat tak? Saya duduk-duduk saya senaraikan. Ada 10 yang saya senaraikan ni perempuan. Saya pergi sekali lalu je. Ini semua sunnah Nabi. Ya, pertama salam. Ya, banyakkan memberi salam dalam keluarga. Itu sunnah Nabi, ittiba Nabi. Kita ikut Nabi, kita banyak beri salam. Rajin beri salam. Nabi sifat dia dengan salam cepat banyak. Nabi sifat dia dengan salam cepat dan banyak. Kata sahabat, aku ingat aku paling cepat pagi. Rupanya Nabi lebih cepat bagi salam kepada orang. Dia selalu mendahului orang bagi salam. Dua banyak. Kalau orang bagi satu, Nabi mesti bagi dua. Orang bagi Assalamualaikum, Nabi jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi. Tambah rahmatullah. Apa mau balik tiba? Aku selalu bagi salam Assalamualaikum. Orang selalu bagi salam kat aku Assalamualaikum. Aku jawab salam. Aku tambah aja satu. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Walaupun tak berapa nak kuat warahmatullah tu, dah habis nafas tidak. Dah berumur ni nafas tak cukup. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Tambah satu. Itu ittiba Nabi. Orang bagi dua, Nabi mesti habiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nabi ajar. Kalau dia tak hebat, Nabi tak ajar. Semua yang datang daripada lidah Rasulullah SAW itu adalah ilham daripada Allah SWT. Kena ingat, dia bukan macam kita. Kita manusia biasa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah dalam Al-Quran. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan daripada hawa nafsu dia, tak seronok. Kalau saya boleh usik-usik perempuan, seronok. Hawa nafsu saya dah usik saya. Nabi tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa, hatta dia bergurau puan-puan. Bukan daripada hawa nafsu dia. Dia datang daripada wahyu Allah dan ilham. Kalau wahyu jadi Al-Quran, ilham bagi kata-kata dia.